Binti Zaini, sedapkan nama tu. Dari unit BMSK 1 semester 6. Okey, ingat ya? Okay. Sebelum kita memulakan majlis, eloklah kita membaca doa terlebih dahulu supaya majlis diberkati dan berjalan dengan lancar lah. Okay. Semua tanda tangan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Semoga program pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keridaan daripada-Mu. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, saya nak belanja sebuah pantun. Ianya berbunyi, dari Raut ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita menerka dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan dua gadis cantik molek di sebelah saya ni. Okay, Alifan dengan sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Dari Kedah dibawa kemari, saya perkenalkan Siti Nur Hidayah binti Ahmad Karmizi, pelajar PISMP semester 6, merangkap panel 1 kita pada hari ini. Dari Kelantan merantau Pahang, saya bawakan Siti Aisyah binti Abu Bakar, pelajar PISMP semester 6, merangkap panel 2 kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, tujuan forum Bual Bicara Santai ini diadakan adalah untuk membincangkan tentang masalah yang sering berlaku di kalangan terutamanya pelajar lah, iaitu masalah stres. Tapi kita akan bincangkan fokus pada pelajar IPG KTAA sahajalah. Okay, apa itu stres? Bagi saya lah, stres ni merupakan satu perasaan tau, perasaan yang hadir bila seseorang itu mengalami satu masalah, gangguan emosi atau tekanan. Okay. Saya ingin bertanya pendapat Cik Hidayah berkenaan konsep atau maksud stres. Mungkin boleh diulas secara terperinci. Okay, silakan Cik Hidayah. Okay, terima kasih saudari moderator. Okay, bila kita sebut masalah stres ni, pertama sekali saya petik sebuah definisi stres yang dikemukakan oleh Dr. Hansel. Dr. Hansel ni merupakan seorang pengasas teori stres, yang mana beliau menyatakan stres ni merujuk kepada reaksi yang tidak spesifik oleh seseorang individu akibat daripada bebanan yang ditimpanya. Okay, kalau kita nak faham dengan lebih mudah lagi, stres ni merupakan tindak balas oleh tubuh kita akibat ketidakstabilan emosi, fizikal dan juga mental apabila kita berdepanan dengan situasi, kejadian ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Maka dapatlah saya simpulkan bahawa stres ni merupakan salah satu output ataupun tindak balas tubuh kita apabila kita berdepanan dengan peristiwa ataupun kejadian tertentu, terutamanya permasalahan ataupun konflik-konflik yang sukar. Okay, saya kembalikan kepada saudara moderator. Okay, terima kasih Cik Hidayah. Okay, saya cukup setujulah dengan pandangan Cik Hidayah yang mana dia cakap tindakan
kalau kita dalam situasi yang bermasalah, kita mungkin akan buat sesuatu yang di luar kawalan. Kita anjing dulu. Ya, betul. Okay, saya setuju. Okay, saya lihat Cik Aisyah macam ada benda nak dikongsikan kepada kita. Mana tahu ada tambahan ilmu. Okay, saya serahkan kepada Cik Aisyah. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nak panggil apa? Cik Nazira. Boleh. Cik Nazira boleh. Okay, terima kasih Cik Nazira atas soalan. Okey, sebenarnya saya nak tadi Cik Hidayah dah menyatakan tentang konsep ataupun maksud kepada stres. Jadi sebenarnya kita nak tahu ataupun saya nak kongsi juga berkenaan dengan jenis stres. Stres pun ada jenis. Jadi untuk stres ni dia ada dua jenis. Dan stres ni dia terhasil ataupun dia ada jenis disebabkan oleh cara pandang kita. Okey, cara pandang ni apa? Cara pandang ni adalah tindak balas mental kita apabila kita berdepan dengan sesuatu masalah. Okey. Jadi jenis stres ni ada dua, iaitu eustress dan distress. Okey, untuk eustress adalah stres positif. Stres pun ada bentuk positif tau. Okey, dan distress pula adalah stres bentuk negatif. Okey, untuk stres positif ni macam saya cakap tadi, dia mengikut cara pandang kita. Okay, nanti saya akan terangkan. Stres positif ni maksudnya stres yang memberikan kita motivasi atau membuatkan kita rasa macam dia stres, dia bentuk stres, tapi membuatkan kita rasa nak buat benda tu. Membuatkan seseorang lebih gembira, tapi dalam masa yang sama dia berdebar. Okey, contohnya macam mana? Contohnya kalau kita nak pergi trip dengan rakan-rakan. Okey, masa mula-mula kan kita ada assignment kan, contohnya kita ada assignment tapi tiba-tiba kawan kita cakap, okey, hujung minggu ni kita semua pergi trip. Okey, pergi Genting Highland contohnya. Jadi bila kita kawan kita dah ajak kita pergi Genting Highland, kita ni stres nak siapkan kerja assignment kan, tapi dalam masa yang sama kita nak pergi Genting Highland tu. Jadi itu membawa kepada satu stres yang positif lah. Kita akan cepatkan kita punya kerja tu supaya siap dan kita boleh pergi bercuti. Manakala distress ni pula adalah stres berbentuk negatif yang biasanya kita hadapi dan akan membuatkan kita rasa frust, rasa serabut, rasa tertekan. Semua benda lah yang negatif. Contohnya macam mana? Contohnya kalau pointer kita jatuh. Kalau pointer kita jatuh, mestilah kita rasa Allahu Akbar, sakit kan? Koyak kan? Jadi macam itulah apa yang kita rasa. Dia membuatkan kita tertekan. Jadi berbalik pada cara pandang ni, macam mana yang kita cakap cara pandang tu boleh merubah stres tersebut. Maksudnya kalau cara pandang kita itu adalah positif, maksudnya dia akan jadi eustress. Tetapi kalau cara pandang kita berbentuk negatif, dia akan jadi distress. Okey, contohnya tadi saya cakap kalau nak pergi trip dia positif. Tapi kalau dia tak ada duit, dia dah jadi distress. Sebabnya dia nak ikut kawan-kawan dia, tapi duit tak ada, duit tinggal 50 dalam poket. Macam mana kan? Okey, jadi Saya faham. Selalu sangat Okey, kita kan? Selalu sangat. Kan, ada hidup masalah tu. hidup tak senang kan? Betul. Jadi macam mana dia akan menyebabkan kita tertekan. Kita macam Allah Akbar, macam mana kan? Dah jadi negatif. Tapi kalau pointer jatuh contohnya, kita dah ada rancangan, kita dah ada misi, kita nak keluar dari FPG. Misi jahat kita ni sebab kita tak nak jadi cikgu. Jadi kita sengaja jatuhkan pointer kita. Ataupun kita buat malas lalas, pointer kita jatuh. Jadi itu adalah satu bentuk eustress kepada kita. Mungkin orang lain akan jadi macam distress, tapi kepada kita eustress. Okey, saya harap boleh faham. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perkongsian yang cukup menarik dari Cik Aisyah mengenai stres ni. Kita boleh pandang dari sudut positif juga. Saya baru tahu, saya ingatkan kita boleh pandang dari sudut negatif juga, sebab selalunya stres ni orang pandang benda yang negatif kan. Okey. Alhamdulillah, penerangan sangat jelas beserta contoh yang terperinci dari ahli-ahli panel kita. Okey, kita dah tahu definisi dan juga jenis stres. Definisi Cik Dayah terangkan dan juga jenis stres daripada Cik Aisyah. Okey,
kongsikan kepada ahli-ahli panel kita, Cik Aisyah dan Cik Hidayah, bahawa tim kita ada membuat satu tinjauan, ke atas pelajar IPG kita lah, IPG ni lah. IPG KTAA, IPG Tunku Puan Afzal, mengenai ni lah tahap stres yang berlaku yang sering mereka alami. Okay, tapi sebelum saya membongkarkan punca-punca stres yang mereka alami ni, saya sendirilah memberi macam nak tahu pengalaman ahli-ahli panel, macam mana tahu masalah Banyak. ya kan kita biasalah manusia kan. Jadinya saya buka ruang untuk ahli-ahli panel berkongsi pengalaman mereka sendiri dan masa mereka mengalami stres itu sendiri. Boleh persilakan Cik Hidayah dulu. Cik Hidayah Macam dulu. banyak je nak bincang kan. Cik Hidayah dulu lah. Okey, boleh. Nak bagi contoh je, tak ada masalah. Okey. Tadi berbalik kepada soalan saudari moderator, apakah punca-punca yang boleh menyebabkan stres? Kita fokuskan dalam kalangan pelajar IPG Afzal. Okey, kalau diri saya sendiri pun, antara salah satu punca yang menyebabkan stres ialah masalah gangguan internet. Saya pasti masalah ni bukan dirasai oleh saya sahaja. Lagi-lagi kita sekarang ni tengah PDPR sebab era pandemik masa kini kan. Jadi masalah internet ni juga menjadi salah satu punca yang boleh menyebabkan stres. Kenapa masalah internet ni boleh sebabkan kita stres? Macam mana kita tak stres? Kita nak buat assignment, kebanyakannya dan saya rasa majoriti dalam kalangan kita lebih menggunakan sumber internet berbanding kita bergantung harap kepada bahan bacaan ilmiah di perpustakaan saja, betul? Ya, betul. Betul. Jadi Kerja mudah ni. yang Ujung betul. jari. Ya, betul. Sekarang ni dengan teknologi di hujung jari kita kan. Jadi bila kita mengalami masalah gangguan internet, lebih-lebih lagi bila kebelakangan ni sering kali kerap sangat berlaku masalah gangguan internet ni kan. Jadi ianya menyukarkan kerja kita untuk menghasilkan tugasan atau assignment yang berkualiti dan sempurna. Okey, itu dari segi masalah gangguan internet yang juga merupakan salah satu punca stres disebabkan oleh faktor luaran. Okey, selain faktor luaran, kita juga ada faktor stres yang disebabkan oleh faktor dalaman. Bukan faktor luaran saja, faktor dalaman pun ada. Nak tahu tak macam mana? Mestilah nak tahu. Okey, Sama. kan? Tak apa, saya kongsi dulu. Okey, kalau kita sebut pasal faktor dalaman ni, dia diakibatkan oleh cara pemikiran kita sendiri. Macam mana yang Cik Aisyah cakap tadi lah. Okey, jadi bila kita berdepanan dengan semester pendek ni, secara tidak langsung masa pembelajaran kita menjadi singkat dan masa kita untuk siapkan tugasan dan assignment juga semakin singkat. Sama ada tak kisahlah tugasan tu berbentuk penulisan ke ataupun amali. Jadi hal ini menjadi salah satu cabaran baru kepada diri saya untuk mengadaptasi sistem pendidikan ini supaya bersesuaian dengan pengurusan masa kita dalam kehidupan seharian. Okey, itu saja perkongsian saya berkenaan punca yang menyebabkan stres dalam kalangan pelajar IPG kita. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Banyak betul pengalaman Cik Hidayah. Betul masalah Cik Banyak Hidayah. sangat masalah dia. Yang pertama tadi berkenaan internet. Yang kedua tadi apa tadi Cik? Semester pendek. Okey, betul lah, saya setuju lah. Sebab saya pun rasa macam stres juga. Kita pun stres. Okey, dah dengar perkongsian dari Cik Hidayah. Kita nak dengar pula perkongsian dari Saya Cik juga. Aisyah. Mana tahu. Boleh silakan. Tadi kalau Cik Hidayah bercakap pasal faktor-faktor kan. Jadi saya nak share sikit lah pasal momen-momen stres saya. Momen dia ada momen. Dia ada peristiwa dia. Okey. Kalau kita ingat lagi kan, ingat tak masa kita yang ada apa? Apa tu? Tak tahu. Kita ni jadi puteri Islam. Oh, kita sebelum Puteri Islam. Ya, kita nampak Islam. Okey, tak ada juga. Okey, masa tu adalah saya kira satu momen yang paling stres lah sepanjang saya berada di IPG. Tak silap saya Cik Aisyah yang ketua. Ya, saya lah ketuanya. Kan? Okey. Sebab dia merupakan satu pengalaman yang sangat
dia memberikan satu stres yang besar, impak yang besar dalam hidup saya, tapi dia juga memberikan satu pengalaman yang manis lah. Okey, kerana saya pertama kali jadi pengerusi dan saya juga bukan daripada puteri Islam. Saya pandu puteri. Okay. Jadi bila benda tu berlaku kan, kita kena adapt dengan suasana baru, kita kena berkawat kan. Tak pernah berkawat, tiba-tiba berkawat, kena gelak dengan orang. Itu satu momen yang stres lah kan. Lepas tu kita nak kena hadap dengan program LPG yang banyak kan. Pada waktu yang sama bertindih-tindih. Lepas tu dengan assignment lagi. Lepas tu tiba-tiba pula master camp tu kemah bocor. Kemah bocor, kami tidur dalam basah, bangun pagi basah tiba kan. Jadi itulah, tu adalah salah satu momen yang saya kira sepanjang berada di LPG ni, itu adalah satu apa orang panggil, masa yang jangka masa yang stres lah, paling stres dalam hidup saya. Macam mana saya lakukan? Saya nak share tu. Okey, saya berikan semula lah kepada sebelum saya berlalu. Terima kasihlah kepada adik-adik panel kita kerana telah sudi berkongsi tentang pengalaman mereka sendiri. Mereka sendiri pernah mengalami stres ini kan. Okey. Macam yang saya cakap tadi, saya akan bagi tahu adik-adik panel kita tentang Tak tahu juga. tentang punca utama pelajar IPG kita ni mengalami stres. Okey, puncanya dah nak tahu kan. Okey. Kuncinya tak lain tak bukan sebab kerja khusus yang bertimbun, yang banyak dan memerlukan masa yang singkat. Mereka kesiakan masa tu terlalu singkat. Betul. Bagi saya lah kan, itu mungkin boleh jadi satu alasan masa yang singkat tu. Kalau kita boleh uruskan masa dengan betul, mungkin kita dapat siapkan semua assignment tu dalam masa yang telah ditetapkan lah. Okay. Jadi di sini saya nak tanya kepada Cik Hidayah tentang pengurusan masa lah kan. Tadi saya sentuh pengurusan masa kan. Okay. Apakah contoh pengurusan masa yang tidak efektif bagi Cik Hidayah sendiri lah? Pengurusan masa yang tidak efektif. Okey, sebut pasal pengurusan masa ni, saya ada teringat sebuah potongan ayat suci Al-Quran. Okey, saya mulakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr. Yang mana terjemahannya membawa maksud demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi di sebalik ayat suci Al-Quran ni, antara mesej utama yang ingin disampaikan kepada kita semua ialah betapa pentingnya pengurusan masa tu sehinggakan menyebabkan kerugian kepada mereka-mereka yang lalai menguruskan masa dengan cara yang efektif. Okey, berbalik dengan soalan yang diajukan oleh saudari moderator. Okey, pengurusan masa yang tidak efektif ni kalau nak mudah kita faham ialah apabila seseorang itu gagal untuk menguruskan masa bertepatan dengan rutin-rutin seharian yang hendak dilakukan. Sebaliknya pula, kalau pengurusan masa yang efektif pula ialah merujuk kepada bagaimana cara kita untuk menguruskan masa bertepatan dengan apa yang kita rancang dalam kehidupan seharian. Okay. Kalau sekarang ni kan, saya rasa semua orang pun perasan, sedar tak sedar, masa ni berjalan dengan terlalu pantas dan cepat, betul tak? Jadi kita perlulah menghargai setiap detik-detik masa tersebut dengan menyediakan segala rutin harian mengikut apa yang kita telah rancang. Okey, selain itu juga saya nak menyampaikan sedikit pesanan. Okey, dalam konteks kita sebagai pelajar dan juga siswa-siswi pendidik, kita perlulah menghargai masa dan juga menguruskan masa dengan cara yang efektif. Sebagai contoh, kita sangatlah digalakkan untuk menyiapkan tugasan assignment dengan lebih awal. Walaupun saya tahu, sedangkan diri saya sendiri pun pernah je buat assignment last minute kan. Tapi untuk kita menjamin kualiti assignment kita dengan sempurna, adalah digalakkanlah untuk kita menyiapkan segala tugasan dengan lebih awal. Okey. Selain itu, saya juga nak berpesan supaya kita semua sedangkan sekarang ni tengah hadapi semester pendek kan. Kalau boleh kita elakkan perkara
Okey, betul kata saudari Aisyah. Main game Tengok pun movie, main game pun boleh. Dan bergosip ke dengan kawan sampai pukul 2-3 pagi kan. Asyik tak buat lah. Jadi kalau boleh, elakkanlah untuk kita menguruskan masa dengan berkesan. Okey, saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih atas pendapat Cik Dayah tu tadi. Okey. Tadi saya cakap salah satu punca utama tu assignment kan yang Cik Dayah telah kupaskan. Okey. Dari tinjauan tu juga ada yang menyatakan pelajar IPG kita dia stres bila dia berada di Ada IPG. masalahnya. Tadi tentang assignment, sekarang stres bila mereka berada di IPG pula. Oh. Sebab salah satu sebabnya sebab rangkaian internet yang perlahan, wifi IPG yang kadang kalau kita guna ramai-ramai kan jadi slow dan ada juga yang menyatakan masalah COVID sekarang ni mereka risau bila berada di IPG ramai-ramai, nak pergi kelas pun mereka takut, takut dengan jangkitan apa semua tu lah. Okey, jadi saya nak tanya lah, boleh tak Cik Aisyah berikan sedikit pandangan mengenai masalah yang saya cakap? Okay, terima kasih. Macam jaringan internet tadi, Cik Cik Dayah dah sentuh sedikit kan. Okey, bagi saya memang betul. Okey, itu adalah punca-punca yang saya kira menjadi penyebab kenapa pelajar tak nak duduk di IPG. Itu adalah punca-punca dia. Mungkin ada punca-punca lain, tapi itu adalah kiranya faktor-faktor besar jugalah penyumbang kepada pelajar tak nak duduk di IPG. Saya nak duduk di IPG. Okey. Jadi antara masalah yang dikemukakan oleh moderator tadi, cik moderator kita, adalah masalah jaringan internet yang perlahan ataupun wifi yang slow. Okey, wifi yang kiranya kalau connect pun tak jadi apa. Kalau WhatsApp pun tak lepas. Okey, saya pernah mengalami benda yang sama ketika masa tu baru-baru lagi minggu lepas kot. Okey, masa tu kami ada kelas tapi Maxis. Okay, kalau semua tahu Maxis tiba-tiba buat hal Saya kan? pun rasa, saya pun guna Maxis. Tiba-tiba tak ada line terus. Ingatkan tak ada siapa nak check kita. Tiba-tiba memang tak ada line. Okay. Dan seterusnya adalah kita nak connect wifi tau. Sebab ada kelas. Jadi bila nak connect wifi tak boleh. Wifi slow, wifi tak ada. Lepas macam mana ni? Akhirnya adalah seorang insan ni, seorang kawan kita, jiran kita yang ada dia guna mobile kot, tak silap saya. Selain Maxis lah. Selain Maxis. Jadi kami pun meminta lah ihsan mereka nak masuk kelas juga. Gigihnya senior kan. Okey, jadi itu adalah punca-punca tau. Punca-punca kenapa. Dan itu adalah satu masalah yang saya rasa perlu dipandang serius juga kalau dari segi pihak individu itu sendiri, iaitu jaringan internet dia perlahan. Okey, mungkin masa tu perlahan sebab masalah Maxis lah, tapi kalau yang selepas-lepas tu perlahan juga. Okey, sama ada kita kamu semua kena tambah nilai top up tu ataupun tukar yang baru. Okey, kita cari yang baru sebab kita duduk dekat sini kita nak belajar. Okey, kalau kita habiskan duit untuk top up benda yang sama, macam cinta lah. Top up cinta yang sama tapi dia tak hargai pun. Jadi cari orang lain. Macam Cari bukan. Okey, dan kalau dari segi wifi juga, okey, saya kira kita boleh adukan lah. Okey, adukan kepada pihak yang berwajib lah supaya tolonglah kan. Kita tak adalah allow kepada benda tu satu keperluan dan perlu ditambah baik. Dan saya kira kalau ada pihak IPG yang melihat video ini, saya berharap kita sama-sama perbaiki. Okey, kalau seperti itu. Okey. Yang seterusnya adalah dari segi masalah COVID kan. Okey, itu adalah satu masalah yang tak dapat dielakkan dan sekira kan. Sebab ni bukan COVID ni dekat IPG kita je. COVID ni dekat satu negara, satu Malaysia, satu dunia kan, Cik Dayah kan. Okey. Jadi benda tu tak nampak. Bukan macam kawan kita bersikup dia kalau kita tak suka. Benda ni tak nampak. Dan ada satu kejadian tu saya rasa macam bagus juga budak ni kan. Roommate dia nak masuk, dia sembuhnya guna sanitizer. Dia sanitize kawan dia. Sanitize roommate.
Saya macam wow, saya pun tak sanitize roommate saya tapi saya pujilah. Itu adalah satu langkah keselamatan dia. Jadi kita nak sentuh di sini adalah kita kena jaga keselamatan kita. Sebab kenapa? Kita tak boleh nak halang benda tu daripada berlaku. Kan? Betul. Tapi kita boleh cegah. Pencegahan Nampak kita macam kelakar sanitize roommate. tapi ada. dia ada cara dia untuk menjaga diri dan roommate dia. Dia sayang roommate. Saya sayang roommate. Okey, jadi apa benda wajib yang kita kena bawa ni Siti Hidayah? Okey, dan kalau kita cakap pasal benda wajib ni, dan sebelum ni pun kita dah biasa, dah jadi normalisasi dalam kehidupan kita. Okey, benda wajib yang kita kena bawa. Okey, satu, kita kena bawa sanitizer. Okey, kita kena sanitize lah kalau kita banyak-banyak pegang kat mana-mana kan, tangga ke Yang jenis suka apa. memegang tu. Yang jenis suka memegang, sikit-sikit nak pegang, sikit-sikit nak pegang kan. Okey, selain tu kita kena pastikan kita sentiasa pakai masker. Pakai penutup muka tu yang paling penting lah. Dan terakhir, jaga penjarakan sosial kita. Ya. Sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, Dia dah itu saja. 1 meter kan. Okey. Jadi saya kira cukuplah kita kembalikan semula Cik Hidayah kepada Okey. moderator kita. Macam banyak je kan. Okey. Okey, terima kasih pada ahli panel kita atas pandangan yang sangat bernas lah. Saya rasa yang telah dilontarkan. Okay, baiklah. Jadi saya tak nak buang masa kita dah. Okey, saya teruskan. Saya tujukan soalan serius ini kepada ahli panel satu kita Cik Hidayah untuk mempaskan sedikit tentang depression dan juga burnout. Okey, terima kasih Saudari Nazira atas soalan tersebut. Okey, bila kita cakap pasal burnout ni, sebenarnya burnout ni dah sinonim dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Tambahan pula bila kita ni dah menginjau kepada pembelajaran peringkat ketiga, iaitu di peringkat IPT. Okey, jadi bila kita nak fahamkan pasal burnout ni, burnout adalah bermaksud keletihan yang melampau sama ada dari segi fizikal ataupun psikologikal yang disebabkan oleh punca-punca tertentu lah. Dan burnout ni boleh berlaku dalam konteks kita ni sebagai seorang pelajar apabila kita mengalami keletihan yang melampau. Contohnya, bila kita buat assignment last minute kan, kita buat assignment last minute dalam tempoh jangka yang terlalu panjang tanpa kita selangi dengan rehat yang secukupnya. Jadi burnout ni boleh disebabkan oleh stres apabila kita tak uruskan dengan cara yang efektif. Okey, saya nak kongsikan jugalah gejala-gejala stres dan burnout yang dialami Pokok kami ada juga. oleh saya sendiri dan boleh juga kita kongsi semua. Maksudnya burnout ni dia bila kita melakukan banyak sangat kerja, Ya, kita tanpa jadi burnout, rehat. tanpa kita rehat, kita push je jadi kita. Maksudnya bila dalam satu hari tu kita buat kerja, mula kita buat pagi siang ni kita buat kerja ni, malam tu kita malam buat tu kita bekerja, buat lepas tu tiba-tiba tak Dia ada dapat berkaitan esok. dengan profession kita lah. Okey, tak cukup rehat. Kita berkaitan dengan diri kita yang tak cukup rehat. Okey, contohnya kan, saya sendiri pernah alami burnout pada semester kedua. Okey, di mana Ini ke PI? PI, semester 2 PI SMP, di mana pada ketika tu pensyarah ada bagi tugasan tapi sedikit lewat lah. Tapi tiada tolak ansur yang berlaku dan dia minta untuk kita hantar tugasan tu dalam tempoh masa yang terdekat sangat. Okay, jadi kat situ saya dan kawan-kawan yang lain terpaksalah kita siapkan tugasan tanpa kita tidur apa semua kan. Sedangkan pada minggu tu kita masih kelas, bukan weekend kan, weekday. Malam minum Nescafe. Jadi bila macam kita nak bangun kan, kita tak nak tidur. Okey, contohnya kita minum Nescafe malam tu sebab kita nak berjaga kan, nak jadi burung hantu, kita minum Nescafe. Lepas tu ingatkan nak, oh tak apa kot, aku ada Nescafe, aku boleh buat kerja kan, boleh berjaga. Tapi efek tu lah yang kita rasa, di mana esoknya tu saya nak pergi kelas. Sebelum pergi kelas saya muntah. Saya rasa mual dan muntah-muntah. Itu merupakan salah satu gejala juga. Dan bila pergi kelas pun gejala ni dia tak berlaku dalam tempoh jangka masa yang pendek. Maksudnya dia berlarutan. Ya, dia berlarutan Dia sebab ada fasa-fasa dia. bila kita dah sampai kat kelas pun saya masih rasa pening, dah rasa senang-senang badan dan jadi kita tak boleh fokus dalam kelas tu. Okey, jadi saya rasa saya dah kupas banyak pasal burnout ni. Saya serahkan kepada saudari Aisyah.
Jadi kita kupaskan pula pasal depression boleh? Oh. Okay. Cik Ida yang lepaskan pada Cik Aisyah teruskan. Pandai kamu semua. Okey. Macam banyak je soalan saya kan. Okey. Dari segi depression ni, saya pernah berkongsi jugalah. Saya pernah buat talk ada bercakap tentang depression. Okey, depression ni apa? Depression ni adalah satu gangguan perasaan. Gangguan dari segi mental lah yang menyebabkan kita rasa sedih, kita rasa putus asa, kita rasa murung, kita rasa nak berkurung kan. Kita nak bersendirian, tak nak ada orang kacau. Dan sampai satu tahap tu ada satu rasa yang kita rasa macam kita tak diperlukan dalam dunia ni. Aku dah tak ada orang sayang, aku dah tak ada apa-apa dekat dunia ni, aku nak bunuh diri je. Itu adalah satu benda yang tu adalah satu simptom yang dah sangat-sangat teruk lah. Jadi depression ni bukanlah satu benda yang kita semua boleh anggap benda tu enteng. Benda tu kita boleh macam agak depression. Alah, kau ni sebenarnya kau sedih je kan, kau bukan depression pun. Kita boleh cakap macam tu dekat pesakit. Tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Kerana kita tak tahu pun dia keadaan dia macam mana. Orang tu je rasa macam mana perasaan dia. Dan kalau dia kata dia ada depression, kita sebagai orang yang berada dekat dengan dia ni, okey, contohnya macam Cik Nazira, kalau tiba-tiba nampak dia macam senyap, dia dah bilik kan, kita tanya dia. Ataupun kalau kita rasa macam mungkin dia tak selesa, kalau kita tanya, kau stres ke, kau ni ke, kita ajak dia pergi makan aiskrim ke, kita ajak dia pergi jogging ke, tengok persekitaran kan. Sebab dekat APG ni kita dianugerahkan dengan persekitaran yang sangat bersih, persekitaran yang sangat cantik, senang kan. Jadi bila kita keluar nampak burung-burung berterbangan, macam dekat luar negara kan, kita boleh feeling-feeling kat jambatan tu. Saya nampak selalu orang ambil gambar kat situ. Jadi itu adalah salah satu cara atau metod untuk kita tenangkan pesakit. Dari segi pesakit itu sendiri, okey, macam mana sebenarnya dia nak tenangkan diri dia. Okey, kalau awak ada gangguan depression, awak kena jumpa. Okey, awak kena jumpa dengan pakar. Okey? Kaunselor. Okey, ya, dengan kaunselor ataupun memang betul-betul pakar dia. Supaya kita tak melarat benda tu. Dan satu lagi sebenarnya, macam mana kita nak tahu kita ni depression ke tak? Kita boleh jalankan satu macam quiz lah, ataupun kita cari je. Dia ada ujian untuk kita, supaya kita dapat tahu kita ni tahap mana stres kita, tahap mana kemurungan kita. Sebab kadang-kadang kita rasa benda tu normal, tapi sebenarnya tak. Benda tu adalah salah satu simptom awal untuk depression. Selalunya simptom depression ni dia akan berlanjutan sehingga 2 minggu. Okey, kalau dah 2 minggu tu maksudnya betul lah tu, itu depression. Kalau awak sampai dia depression bukan sebab menangis, tak. Awak lesu, okey, awak rasa macam tak bersemangat nak buat kerja, ataupun orang ajak kita main benda yang kita suka, buat hobi yang kita suka kan, tapi kita tak nak. Kita rasa benda tu dah tak menarik. Dulu dia suka bersukan, tapi dia rasa macam tak nak, dia nak duduk dalam bilik je. Orang nak tengok movie best, tapi dia tak nak tengok. Dia macam tak, aku nak duduk ni, duduk dalam gelap, duduk sorang-sorang. Kadang-kadang mandi pun, dulu dia mandi kejap je, tiba-tiba lama kan. Buat apa dalam air. Jadi itu adalah petanda-petanda. Dia bukan sekadar ya Allah nangis-nangis, tak. Dia dari segi mental, dari segi fizikal, dari segi tingkah laku pun kita boleh nampak dia ada gejala depression. Jadi kalau dalam pelajar ni, okey, dari segi konteks pelajar APG lah kan, okay, depress ni boleh disebabkan oleh banyak perkara kan. Kita depress dengan masalah assignment kita yang berlambat, boleh jadi depress. Okay, kita serabut dengan kita punya pergaulan, orang tak suka kita. Ada satu dengan kita punya konteks persekitaran kita lah, rakan-rakan sekelas kita kan, atau roommate kita sendiri. Ada seorang junior ni lah kan, ataupun saya tak tahulah, tapi dia berluahkan perasaan kepada kami mengenai dia punya
dia ada masalah dengan roommate dia kan. Jadi dia stres sebab orang anggap dia tu macam tu, orang anggap dia negatif kerana roommate dia. Jadi tu boleh menimbulkan dia daripada sekecil perkara. Contohnya roommate dia tu seorang yang panas barang. Okay, kecil je perkara tu, dia nak tegur. Tapi roommate cakap tak payah tegur lah, aku tengah suka apa ni. Dah jadi satu kertas kecil dalam hati kita. Dah jadi satu gumpalan kertas yang kecil dalam hati kita ni. Kita tak nampak lagi, tak rasa lagi. Lepas tu lama-lama kita menghadap dia marah kita lah, kita nak pinjam barang pun tak boleh, dia pinjam barang kita, dia tak pulang. Bertambah lagi kertas tu, sampailah kertas tu membunuh tinggi dalam diri kita dan lama-lama kita meletup. Kalau meletup marah dia balik, boleh tahan lagi. Kalau kita meletup sampai kita ganggu diri kita sendiri, sampai kita cuba membahayakan diri kita sendiri, itu yang bahaya sebenarnya. Sampai kita nak bunuh diri kita sendiri, kita depress tu sebab masalah ni membunuh dalam diri kita. Kita tak sedar. Jadi saya kira itulah. Dan kalau awak ada masalah, kalau awak ada rasa ni ke apa, saya akan ceritakan langkahnya. Saya pulangkan balik kepada moderator. Terima kasih Cik Aisyah. Saya cukup setuju dengan pandangan Cik Aisyah mengenai depression. Macam kita pernah dengar pelajar universiti UiTM yang bunuh diri kan? Dia bunuh diri disebabkan tugasan assignment terlalu banyak. Jadi dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Dia rasa mungkin masa tu dia rasa itulah satu jalan yang dia ada, satu jalan yang dia ada untuk elak daripada stres tu. Terima kasihlah kepada Cik Aisyah dan juga Cik Hidayah atas pandangan tu tadi. Juga saya belum jelas sedikit. Saya ada nak tambah sikit pandangan Cik Aisyah tadi, di mana depression ni disebabkan oleh dalam konteks pergaulan berkenaan depression yang disebabkan oleh faktor komunikasi ataupun cara kita bergaul dengan orang lain. Berdasarkan pengalaman kita semua lah kan, sebagai seorang pelajar MPG, kita tak boleh lari daripada tugasan secara berkumpulan, betul tak? Jadi disebabkan tugasan seperti ini, tetapi ada segelintir daripada kita yang bersikap sambil lewa ataupun bersikap lepas tangan. Sedangkan dia tahu tugasan tu perlu dilaksanakan bersama-sama. Jadi berdasarkan masalah ini boleh menjadi sekecil-kecil perkara yang boleh timbulkan depression kepada ahli kumpulan yang lain. Kita tak minta, kita kalau boleh kita elakkan benda ni, tapi secara mungkin nampak kecil. Ya, betul. Mungkin nampak kecil, tapi secara sebenarnya benda ni berlaku. Kita tak boleh cakap nak jadi cikgu, mungkin semua orang positif dia, tak, bukan macam tu. Ada juga segelintir kawan kita yang bersikap negatif. Tambah pula kan, bila kita ada kawan yang jenis personality diri dia ke arah negatif. Macam mana personality dia ke arah negatif ni? Contohnya kan, kita grouping dengan kawan kita tu bersikap cerewet. Lepas tu dia bersikap pesimis dan dia juga letak high target. Sedangkan dia tak nak tolong kita buat kerja. Macam mana kita nak bagi hasil yang terbaik sedangkan dia pun tak tolong, dia bersikap lepas tangan kan? Jadi ini juga merupakan salah satu penyebab yang juga boleh menyebabkan depression kepada kita semua. Itu saja. Terima kasih Cik Hidayah. Jadi berasal Nampak je daripada benda sekecil-kecil tu, kita tak perasan pun. Tapi kita yang menyumbang kepada masalah depression kawan kita. Jadi hati-hatilah. Jadi sila hati-hati. jaga tingkah laku, jaga kata-kata kita lah supaya tak menyumbang pada depression tu. Terima kasih atas pandangan ahli-ahli panel kita. Sangat relevan. Ia telah membuka mata kita lah tentang apa tadi, depression dan burnout ni merupakan satu masalah kesihatan yang sangat serius, yang perlu kita rawat dan tak boleh nak biarkan benda tu ada dalam diri kita selama-lamanya lah. Saya benda jahat kita kena buang. Betul. Saya harap agar penonton dan juga kita semua yang ada kat sini, kalau rasa benda tu ada
sampah. Ya betul, Kita boleh sebelum buang je. berakar umbi di dalam diri. Ya, barulah wisdom life. Ya, betul. List stress. Wisdom life. Okey, okey. Okey, tidak akan lengkap sesi bicara ini tanpa adanya sebarang jana penyelesaian langkah-langkah yang Cik Aisyah janjikan tadi kan. Okey, okey, saya membuka peluang pada ahli-ahli pendek kita untuk berkongsi kaedah yang boleh kita lakukan untuk elakkan diri kita dari masalah stres ini. Okay, saya kongsikan pada Cik Aisyah dulu lah. Merujuk pada tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Least Stress Wisdom Life. Okay. Boleh tak Cik Aisyah berikan sedikit saranan atau cara-cara yang kita semua boleh lakukan untuk mengurangkan stres ni supaya kehidupan kita sejahtera, gembira, macam kita boleh terima masalah tu dengan hati yang terbuka, tak rasa sempit tu kan. Okay, saya buka ruang untuk Ruang Cik ni. Aisyah berkongsi. Macam besar kat ruangnya. Okey, jadi terima kasih. Macam banyak lagi soalan ni. Okey, ya. Okey. Jangan lupa catat. Jangan lupa catat ni penting ni. Jarang saya nak berkongsi saya punya tak adalah Google je. Okey. Jadi dari segi masalah stres kan. Tadi kita dah bincang tentang punca, tentang faktor. Jadi kita nak tahulah macam mana kita nak hilangkan stres ni. Okey, jadi yang pertama, okey, yang tengok saya sekarang ni senyum dulu. Okey, senyum tu satu sedekah. Okey. Jadi langkah pertama yang kita boleh buat daripada saya kepada anda adalah kita menggunakan kaedah 10B. Bukan 10A, 10B. Okey, B ni apa? 10. Banyak ni. Kena ikut ni. Okey. 10B ni apa? Okey. Contohlah saya bagi satu masalah ataupun satu situasi kepada anda semua. Kan situasi sekarang kita ni tengah sekabut dengan exam. Okey, kita dah dapat soalan exam ni. Kita tengok ni daripada dah lah soalan exam ni subjek yang kita tak faham. Kan? Lecturer ajar pun kita tak faham juga. Dah dapat soalan dia berbelit pula. Okey, kita baca, Allah, kita dah start dah. Negative thinking kita dah start dah. Dah ada dah bermain dalam kepala ni. Dah kepong kat sini kan. Jadi langkah pertama yang kita kena buat apa benda? Bertenang. Kita kena bertenang dulu. Okey? Apa yang kita perlu buat? Kita kena bertenang. Kalau kita terus dapat je soalan, stres. Tak jadi apalah masalah kita. Memang terus jadi masalah, terus jadi gumpalan sampah. Terus kita campak dalam pemikiran kita. Awal-awal lagi dah fikir. Awal-awal dah fikir negatif. Kan. Itu salah kita. Itu salah individu. Kerana dia terus bersikap pesimis, bersikap negatif. Jadi yang pertama kita kena bertenang dulu. Kalau kita hadapi apa-apa masalah, contohnya stres kerana assignment, kita bertenang. Okey, bertenang dulu. Tenang dulu. Okey, dah bertenang. Okey, kalau rasa macam geram dah pegang dengan lecturer berapa bagi susah sangat ni. Kita tarik nafas. Kita bernafas. Kalau kita tak bernafas nanti mati. Kita tarik nafas dulu. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Bagus, senyum je. Senyum satu sedekah. Okey, jadi setelah itu kita dah bernafas dengan dalam kan. Okey, kita berkata. 3B, kita berkata. Kita bagi semangat kepada diri kita. Siapa yang lagi yang boleh bagi semangat kepada kita selain diri kita sendiri? Kata-kata semangat daripada kita sendirilah yang membantu kita untuk hidup. Ya, kata-kata orang lain, ya betul, membantu kita untuk bersemangat. Tetapi kata-kata sendirilah yang membantu kita untuk hidup. Kerana kita bercakap dengan diri kita sendiri. Kita bercakap dengan orang yang paling kenal dengan diri kita, iaitu kita sendiri. Jadi kita cakap dekat diri kita, kita cakap, relaxlah. Ataupun kita cakap, kau boleh buat. Kau pasti boleh. Kita cakap dengan diri kita sendiri. Kalau rasa macam bercakap tepi dinding, tak ni, kita cakap dengan cermin. Okey, ambil cermin. Kalau malu dengan roommate, pandang dinding, buka kamera, cakap dengan diri sendiri, aku boleh buat. Cik Aisyah pernah buat ke sekarang dinding? Berpengalaman. Saya tengok Alam Semua Jadi je. Okey. Jadi
Lepas kita cakap tu, okey, kita dah mula relax kan. Okey, kita pun start buat assignment. Kita buatlah assignment. Kita menulis kan, cari rujukan dulu. Tiba-tiba kita rasa macam, aduh, susah betul soalan ni. Tak dapat cari pula definisi. Definisi pun dah tak dapat cari. Okey, kita stop dulu. Kita stop. Okey, B yang seterusnya adalah beribadat. Nampak macam berilmu, beribadat. Tak ada, beribadat tu bukan sekadar kita solat sahaja. Okey, kita ikut cara kita punya agama sendiri. Macam mana? Kerana itulah yang boleh menenangkan hati kita. Beribadat ni bukan sekadar kita solat saja, kita mengaji saja. Kalau kita berzikir pun kita dapat juga. Kalau kita beristighfar pun itu adalah satu cara beribadat juga. Cari cara-cara berdoa, cara-cara yang boleh menenangkan kita. Kita mendengar zikir-zikir sampai tertidur, bangun pagi tak siap lagi saya. Okey, tu adalah satu B lagi, beribadat. Yang kelima, kalau tak tahan juga, panggil roommate sekarang, bercakap. B yang seterusnya adalah bercakap. Kita kena bercakap dengan seseorang. Kita tak boleh nak terus pendam je diri kita ni. Tak boleh nak terus pendam je masalah kita, kerana sekurang-kurangnya kalau orang tu tak boleh menolong kita, kita boleh melepaskan apa yang kita pendam. Kita boleh cakap, masalah ni susah, cuba. Dia cakap, aku pun rasa susah tak, tapi aku temulah konsep dia. Boleh share tak? Macam tu. Okey, yang seterusnya adalah yang B yang seterusnya adalah berurut. Kalau kawan pandai berurut, pergilah berurut. Kalau stres juga. Ni adalah contohnya, awak boleh tekan kat sini. Kalau untuk ni untuk buatkan kita rasa tenang lah. Ni adalah satu titik acupuncture, okey, yang boleh buatkan kita tenang. Okey, urut je kat sini. Okey, yang seterusnya, kalau masalah tu tak ada lagi, berehat. Dan tengah-tengah buat tu, kita blank, kita berehat. Kita lapangkan diri kita, kita buat hobi kita. Sama ada kita nak di muzik, kita nak main muzik ke, kita nak memasak ke, kat sini tak boleh masak. Okey, kita nak tidur ke, tidur pun satu rehat. Ataupun kita nak berjalan-jalan kat ATG, bersenam, berjaguh, apa semua tu, buat sahaja. Asalkan anda boleh lapangkan pemikiran anda dan anda boleh hilangkan stres anda. Dan yang seterusnya adalah beriadah. Okey, beriadah. B yang seterusnya adalah bersenam. Dan terakhir sekali, paling penting adalah berfikiran positif. Kenapa saya cakap berfikiran positif? Kalau anda buat semua benda tu tapi anda tetap dengan pemikiran anda yang negatif, masalah tak akan selesai. Jadi bila kita berfikir positif, kita akan mencari cara macam mana sekalipun, sebab segala ujian ada hikmahnya. Segala ujian pasti ada jalan dia. Jadi fikir positif, terus buat doa dan tawakal. Okey, itu adalah cara saya lah. Cara, dan yang seterusnya kita boleh okey, saya nak kongsikan sebab kita rasa semakin di penghujung ni, semakin getar ni. Okey, jadi saya nak kongsikan satu lagi konsep, iaitu kita boleh mengaplikasikan konsep ideal, IDEAL. Okey, ni untuk satu lagi masalah yang Cik Nazirah katakan tadi, iaitu masalah pelajar sekarang dia stres kerana masalah kewangan. Okey, jadi macam mana kita nak aplikasikan konsep ideal ni? Okey, macam mana? Ideal ni, I adalah identify. Okey, identify ni adalah kenal pasti masalah. Okey, apa yang menyebabkan kita tak cukup duit? Adakah kerana kita ni suka berbelanja, kita boros, atau adakah kerana barang keperluan semakin meningkat? Okey, contohnya kita masalah kita adalah kita makan banyak. Okey, tapi makanan dekat kafe mahal. Jadi kita makan 3 kali sehari. Okey. Jadi kita dah identify masalah kita. Jadi kita describe. Okey, describe tu adalah kita cari ataupun kita terangkan jalan penyelesaian, cadangan penyelesaian kepada masalah tersebut. Contohnya, kita dah habis duit banyak ni dekat makanan kan, nasi lemak lah, apa semualah. Jadi cadangan penyelesaian kita ada 3. Contohnya, yang pertama ikat perut. Yang kedua, kita berpuasa. Yang ketiga, kita pinjam duit kawan. Okey. Jadi ini adalah cadangan penyelesaian kita, describe. Okey, yang ketiga adalah evaluate. Okey, evaluate ni apa? Kita buat penilaian sama ada cadangan kita ni baik atau buruk. Kita timbang balik. Banyak mana baik dia, banyak mana buruk dia. Okey, jadi bila dah timbang nak pinjam duit kawan ke, itu kena bayar hutang.
nanti kawan benci kita. Okey, fikir, jadi kita decide untuk berpuasa. Okey, kita decide untuk berpuasa. Lepas tu tindakan seterusnya adalah act. Okey, act ni apa? Adalah bertindak berdasarkan pilihan kita. Okey, kita dah pilih untuk berpuasa tadi. Okey, contohnya kalau orang Islam dia berpuasa yang sunat lah. Okey, tapi kena hati-hati dengan niat lah. Okey, kalau yang biasa kita boleh buat adalah intermittent fasting contohnya. Okey, jadi kita pun buatlah intermittent fasting tersebut dan akhirnya kita learn. Learn ni apa? Kita belajar. Belajar dari pengalaman. Berjaya atau tak? Berjaya ke kita kurangkan belanjawan kita dengan menggunakan intermittent fasting? Okey. Macam mana? Berjaya ke tak? Kalau tak berjaya, kita buat yang lain. Kalau berjaya, kita teruskan. Okay. Jadi kita tak payah stres kan sebab kita ada jalan penyelesaian kita. Kita dah ni baik-baik, kita dah susun elok-elok. Kalau tak berjaya, buat lagi. Tak berjaya, buat lagi. Letih lah. Kalau letih, macam mana kita nak hidup? Selagi kita hidup, kita kena berusaha. Kita tak boleh putus asa. Jadi setakat itu saja. Saya kira Cik Daya ada apa-apa penambahan ke? Saya rasa Cik Aisyah dah kemukakan konsep tu dengan begitu teliti. Tapi saya rasa saya boleh tambah sikit berkenaan apa yang kita boleh guna konsep ideas lah. Okay, selain tadi masalah apa tadi Cik Aisyah? Kewangan. Okay, masalah kewangan. Duit. Saya kongsikan juga masalah yang lain. Contohnya kan, bila kita ada masalah dengan kawan kita ataupun roommate kita. Tiba-tiba roommate aku ni tak nak cakap dengan aku ni kenapa? Identify. Kita kena identify kenapa tiba-tiba roommate kita ni tak nak cakap dengan kita. Adakah cara pergaulan kita yang terlalu kasar ataupun mungkin roommate kita ada masalah keluarga ataupun masalah percintaan ke dan sebagainya lah kan. Okey, itu I. D pula merujuk kepada describe. Kita cari balik apa yang menyebabkan masalah tersebut. Kita impas balik. Aku ada cakap yang kasar ke dengan roommate aku? Dia ada terasa hati ke dengan aku? Kita cari balik apa yang menyebabkan masalah tu timbul. Seterusnya E. Evaluate. Kita nilai semula, kita timbang balik macam saudara Aisyah kita katakan. Kita timbang balik apa perlakuan yang kita dah buat dan benda yang boleh menyebabkan roommate kita tu tak nak cakap dengan kita. Sama ada betul ke dia mengalami masalah, sama ada masalah percintaan ke, masalah keluarga ke, atau benda tu berpunca daripada kita sendiri tapi kita tak sedar. Okay, itu nilai, evaluate. A, kita act. Dah roommate tak nak cakap, macam mana kita nak duduk sekali kan? Sedangkan roommate kita tak cakap, mesti kita rasa tak selesa. Ada roommate aku ni marah aku ke, aku ni risau kan diri kita sendiri. Aku ni ada masalah besar ke sampai dia tak nak cakap kan? Jadi cara terbaik kita macam saudari Aisyah kata tadi, kita dekati kan, kita dekati dia. Kita duduk, kita slow talk elok-elok. Stop. Betul. Awak ada tak puas hati apa ke dengan saya? Kita Kita tanya tahu balik. Tapi tu benda nama dia. Kita tanya balik. Saya ada buat salah apa ke? Dan ini bagi saya dia merupakan langkah yang efektif sebab kita boleh tahu jawapan tu direct terus daripada orang punya badan kan. Jadi tak ada timbul kebalahan yang dalam jangka masa yang tempoh yang lama kan. Okay, dan yang terakhir learn. Contohnya bila roommate kita dah bagi tahu, okay, aku terasa dengan kau cakap kasar dengan aku. Tak pun hempas pintu nak keluar. Hempas pintu nak keluar kan. Jadi berdasarkan apa yang kita belajar daripada roommate kita tegur kita balik. Okay, jadi lepas ni aku kena amalkan personality yang lebih baik. Mungkin aku kena cakap dengan cara yang lebih sopan. Dan juga kita tingkah laku seharian kita pun janganlah hempas pintu yang boleh buat roommate kita terasa apa semua kan. Jadi itu saja daripada saya. Kita kembalikan semula. Banyak sangat Macam benda. berat kan? Macam berat. Okay, apa yang saya dapat lah langkahnya 10 lebih tadi. Bertenang, bersakap, berehat, bersenam, beribadat, berfikiran positif, berurut. Banyak sangat B tadi. Kita boleh guna 10 B tu semasa kita stres. Dan juga idea tadi, identify, describe, evaluate, act, learn. Itu semua kita boleh guna masa kita ada dalam masalah. Dan juga saya yakin lah, dua konsep ni
Belum cuba, belum tahu. Ya, cuba dulu. Dah cuba Okey. pasti tak. Sebelum saya tutup bicara kita pada ini, ada tak apa-apa pesanan akhir ke daripada ahli-ahli panel kita kepada para penonton? Tidak ya? Silakan. Saya buka. Okey, nampaknya kita dah berada pada penghujung. Ya, Hujung betul. sangat ni. Dah nak habis Sedih kan? dah. Sedih. Sedihlah sikit. Okey, tapi sebelum saya mengakhiri tutur kata saya pada hari ini, okey, apa yang saya nak sampaikan, okey, setiap orang dia ada cara menguruskan stres yang tersendiri, betul tak? Betul. Contohnya kan, kalau saya stres, saya suka dengar lagu. Guna earphone, kita dengar lagu kuat-kuat. Mungkin Aisyah dia suka berurut. Mungkin Nazirah dia suka beradah, dia suka turun kat padang ke, dia suka berjogging, main bowling dan sebagainya. Jadi saya nak sarankan kepada kita semua lah, selain kita gunakan konsep 10B dan ideal tadi, kita kena pasti cara pengurusan stres yang efektif kepada diri kita sendiri. Biasa benda yang kita minat tu bila kita buat boleh release stress. Betul, bukan kita buat benda tu sebab terpaksa ke apa, tapi niat kita, nawaitu kita untuk kita kurangkan stres dalam kehidupan kita sendiri. Dan saya juga nak pesankan supaya kita bijaklah, kita pilih cara yang paling efektif kepada diri kita sendiri dan kita nilai kembali apa punca yang menyebabkan kita stres dan kita sesuaikan dengan indikator yang kita pilih. Dan akhir kata daripada saya, be priceless for our happiness. Sekian, terima kasih. Okay, ada apa pesanan akhir dari Cik Aisyah? Kita ikut tajuk lah kan. Tajuk kita apa? Less stress, Stress. less stress, wisdom life. Jadi kita kena bijak menguruskan kita punya stres supaya kita boleh hidup dengan ni lah. Kita boleh hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, kan? Jadi kalau kita semua pilihlah cara yang terbaik. Kalau cara anda adalah dengan macam ni melaksanakan hobi, lakukan. Kalau cara anda dengan tidur untuk lapangkan pemikiran anda, lakukan. Lakukan, makan. Lakukan. Kawan saya dia stres, dia makan. Tapi jangan sampai over. Jangan sampai Jangan overweight pula kan? sebab nanti Kesihatan kena jaga. kesihatan. Kalau tidur lebih-lebih sangat nanti jadi masalah pula. Masalah insomnia ada, kan, masalah letih, fatigue ada, kan. Jadi banyak masalah yang berlaku kalau kita over stress pun kita boleh jadi ni, kan. Over kita buat benda lain yang hilangkan stres, tiba-tiba bertambah pula masalah lain. Jadi kena bijak buat sesuatu perkara. Dan untuk Muslim, saya nasihatkan, okey, kita buatlah perkara apa sahaja pun kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Kerana kita ni makhluk, okay, kita ni hamba dan kita ni penghujungnya ke mana? Kita ke arah dia juga, kan. Jadi kita dekatkanlah diri dengan dia. Dan dalam masa yang sama, bukan sekadar macam dekatkan diri, tinggallah dunia, tak. Seimbangkan. Dunia ada, akhirat ada. Dan bagi yang non-Muslim pula, okay, kawan-kawan kita yang non-Muslim, kita bangun pagi ni, kita sentiasa ada pilihan dalam hidup kita. Sama ada kita nak teruskan hidup kita dengan stres ataupun kita nak mula bangun pagi dengan pemikiran yang baru. Jadi anda pilih dengan bijak dan anda tentukan hidup anda sendiri kerana badan anda hak anda. Okey, itu saja dari saya. Okay, pada saya pula lah, kan. Itu pilihan kita untuk pandang stres tu sama ada stres atau distress. Itu cara pandang kita. Okay, pada saya eloklah jika dipandang distress lah, sebab benda tu Cara boleh, pandang positif. cara pandang yang positif, kan. Okay. Alhamdulillah, diri dan hadirat yang dirahmati sekalian, Puan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai Direnjes Tipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah sampai di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan jutaan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum bual bicara kita pada hari ini. Di kesempatan ini juga saya memohon ribuan kemaafan dan juga ribuan terima kasih pada yang terlibat dan juga ahli-ahli panel kita yang sudi hadir pada hari ini, yang telah menjayakan program forum kita pada hari ini. Pergi ke dusun membatik Betul lah, orang pantun. Jangan. Aduh, mana pula macam ni.
hari disusun